Okay, Assalamualaikum. Hari ni kita tengok pula dalam method of Laplace transform dalam keadaan di mana kita nak menyelesaikan initial value problems ataupun IVP, kemudian boundary value problem ataupun BVP, dan akhir sekali special function. Sebelum ni, dalam kelas yang sebelum ni lah, saya dah bincangkan berkenaan Laplace transform of derivative, di mana dalam Laplace transform of derivative ni kita diberikan function ft. Dengan Laplace transform pula kita dah tahu Laplace transform boleh diwakili oleh tanda L ni, Laplace ft sama dengan fx. Dan untuk first order derivative, kita boleh first order derivative, f prime ni kita akan dapat s fs minus f0. Seterusnya untuk second order derivative ada f double prime ni. So dia punya derivative tu kita akan dapat sebagai s kuasa 2 fs tolak s f0 tolak f prime 0, dan seterusnya sehinggalah ke nth order derivative kita akan dapat yang ini. Ini sebagai revision lah. So ini semua di mana keadaan f0 adalah initial value of ft at t equals to 0. Untuk solve soalan yang menggunakan diberikan initial value problem ataupun IVP, first step kita kena buat Laplace transform of the both sides of the differential equation yang diberikan. Kedua, kita apply Laplace transform of derivative tadi yang baru saya tunjukkan. Seterusnya, kita substitute apa-apa given condition yang ada dan diikuti dengan kita cari fs. Last sekali kita buat inverse Laplace transform untuk dapatkan final solution kita dalam bentuk yt. Sekarang kita cuba tengok satu soalan untuk solve differential equation ni, differential equation yang diberikan. Di sini kita tengok ada diberikan initial value condition. Kat sini y0 sama dengan 2, y prime 0 sama dengan 6. Dan tadi saya dah recall balik konsep Laplace transform of derivative. So kita guna pakai ni untuk selesaikan soalan initial value problem ataupun IVP ni. Cara kita nak selesaikan soalan ni adalah first step kita kena buat Laplace lah untuk differential equation ni. Differential equation ni diberikan. So kita tulis dengan Laplace of y double prime tolak 6y prime tambah 9y sama dengan Laplace transform of t kuasa 2 e kuasa 3t. And then menggunakan linearity property, kita boleh asingkan ke semua value kat dalam ni, kita boleh asingkan. So asingkan menjadi Laplace transform of y double prime tolak 6 kita keluarkan, and then kita cari Laplace of y prime tambah 9 Laplace transform of y. So sama dengan yang bahagian kanan Laplace transform of t kuasa 2 e kuasa 3t. Dan selepas ni kita masukkan jadi dari Laplace derivatives tadi tu. So untuk Laplace transform y double prime seperti saya tunjuk tadi, kita boleh gantikan value dia jadi s kuasa 2 y s
tolak SY0 tolak Y prime 0, and then seterusnya untuk minus 6 Laplace transform of Y prime ni kita boleh gantikan menjadi 6 didarabkan dengan SYS tolak Y0, okay, tutup bracket, and then tambah yang terakhir tu 9 Laplace transform Y tu, so akan dapat YS. Okay, and then sebelah kanan kita belum tukar lagi bentuk dia, kita maintain lagi jadi T kuasa 2 E kuasa 3T. Okay, kalau nak ganti terus pun boleh, kita padam dulu. Yang ni tadi ni kita padam. Okay, untuk sebelah kanan ni, Laplace transform dia ni sebenarnya kita boleh dapat daripada Laplace transform exponential AT darab dengan FT sama dengan F darab S tolak A. Then kita ada Laplace transform of T kuasa 2. Kita punya FT tu adalah T kuasa 2. Okay, itu adalah Fs kita. Okay, T kuasa 2. Kalau you guna Laplace transform table, you akan dapat 2 factorial S kuasa 3. Okay, and then guna pula translation property of Fs. Jadi kita akan dapat Laplace transform of T kuasa 2 E kuasa 3T ni, kita akan dapat bersamaan dengan 2 per S tolak 3 kuasa 3. So kita boleh gantikan ke dalam bahagian kanan differential equation kita tadi, iaitu kita masukkanlah value yang kita dapat ni. So dapat jadi 2 per S tolak 3 kuasa 3. Okay, and then kita tadi diberikan initial value problem kan, kita ada diberikan initial condition Y0 sama dengan 2, Y prime 0 sama dengan 6. So kita gantikan value tu. Okay, kita gantikan value. So sekarang ni dia akan jadi S kuasa 2 YS tolak SY0. Y0 kita dapat value dia 2 kan, so kita akan dapat tolak 2S, and then Y prime 0 6, so kita tolak 6. Okay, ini for the first part, and then for the second one, okay, tolak 6. Kita tengok dalam bracket dia ni. Okay, SYS tolak Y0. Y0 kita 2, so kita tolak 2, and then tambah 9YS sama dengan yang tadi ni lah, 2 per S tolak 3 kuasa 3. Okay, lepas tu nak kita simplifykan lah equation ni. Dan kita simplify, kita akan dapat S kuasa 2 tolak 6S tambah 9 yang didarabkan dengan YS. Okay, S kuasa 2 tolak 6S, S kuasa 2 tolak 6S tambah 9YS.
and then yang lain-lain tu kita bawa semua ke kanan. So tadi minus 2S akan jadi 2S, and then mana lagi 2S, tolak 6 tambah dengan 12 jadi 6, tapi bawa ke kiri akan jadi minus 6. Okay, and then tambah dengan yang memang sedia ada dekat sebelah kanan ni, 2 per S tolak 3 kuasa 3. Okay, senang kan? Okay, setakat ni okay, kita dah dapat macam tu. Kemudian kita boleh simplifykan lagi ni. Kita boleh simplifykan lagi bahagian ni. Okay, simplifykan. Okay, so kita boleh jadikan dia sebagai S tolak 3 kuasa 2 didarabkan dengan YS. Okay, and then yang bahagian kanan ni pula kita boleh keluarkan 2. So bahagian dalam akan jadi S tolak 3. So 2S tolak 6 kan. Dan tambah dengan 2 per S tolak 3 kuasa 3. Okay. Dan kalau kita bahagikan YS tu dengan S tolak 3 kuasa 2, kita akan dapat, okay, YS tu kita bahagikan dengan S tolak 3 kuasa 2, kita akan dapat sebelah kanan. Allahu Akbar. Kita akan dapat 2 per S tolak 3 tambah 2 per S tolak 3 kuasa berapa? Kuasa 5. Okay, so kita dah dapat ni. Next yang kita perlu buat adalah kita nak dapatkan YT. Okay, nak dapatkan YT, saya pakai color hijau pula. Okay, YT adalah inverse Laplace transform of large YS. Senang sangat ni. Okay, so kita kenalah buat inverse untuk semua yang kita dapat tadi ni lah. Okay, so kita keluarkan 2 kat depan, dan Laplace transform tu yang tinggal adalah 1 per S tolak 3. And then the next one tambah dengan 2 per 4 factorial inverse Laplace transform 4 factorial S tolak 3 kuasa 5. Kita tukar bentuk kepada pakai 4 factorial ni sebab kita nak guna Laplace transform table tu. Okay, kalau kita tengok Laplace transform table, kalau kat sini kuasa 5, bahagian atas tu kena ada factorial 4. So yang kita ada dalam kita punya jawapan tadi 2 saja, 2. So kita keluarkan 2 kat depan, kita tinggalkan kita darab dengan 4 factorial. So nak jadikan 1 balik, kita kena bahagi balik dengan 4 factorial dekat bahagian luar. Okey, jadi bila kita rujuk kepada Laplace transform table, kita akan dapat jawapan akhir adalah 2 exponential 3t tambah dengan 1 per 12 T kuasa 4 I kuasa 3 T. Okay. Okay, untuk contoh kedua, okay, cuba solve yang ini. Y double prime tambah 3Y tambah 10 sin T, dan initial condition yang diberikan adalah Y0 sama dengan 0. Okay. So, sama juga dengan keadaan tadi. First kali kita kena buat Laplace transform dahulu. Okay. So, Laplace transform of
y prime tambah 3y. Okey, sama dengan di sebelah kanan Laplace transform of 10 sin t. Okey, dan kita guna linearity property. So kita boleh asingkan function tu menjadi ly prime tambah dengan 3 Laplace transform of y, dan sebelah kanan tu kita keluarkan 10 and then Laplace transform of sin t. Okey, dan selepas tu kita substitute Laplace derivative. Okey, jadi kita akan dapat untuk the first one ni, okey, kita akan dapat sys tolak y0. Okey, untuk the second one dia adalah Laplace transform of y, so kita akan dapat 3ys, dan sebelah kanan ni 10 darab dengan Laplace transform table kita gunakan untuk sin t, kita akan dapat 1 per s kuasa 2 tambah 1. So sampai ke tahap ni sekarang you memang dah kena pro lah, pandai pakai Laplace transform table tu. Kalau tak you seksa lah. Okay, so next, bila dah dapat tu kita gantikan initial condition yang diberikan. Okay, so kita akan dapat sys tolak kosong tambah dengan 3ys sama dengan 10 per s kuasa 2 tambah 1. Okey, dah dapat sampai situ. Sekarang kita nak kita gabungkan yang ada ys tu dekat satu tempat dan satu bracket. So kita akan dapat s tambah 3 didarabkan dengan ys sama dengan 10 per s kuasa 2 tambah 1. Okey, kemudian kita tinggalkan ys je sebagai bahagian kiri ni. So kita akan dapat 10 bahagi dengan s tambah 3 darab dengan s kuasa 2 tambah 1. Okay, and then supaya senang nampak macam mana kita nak buat step seterusnya, kita asingkan lah perkali ni. Okay, jadi 10 darab 1 per s tambah 3 darab dengan 1 per s kuasa 2 tambah 1. Okay, dah dapat ys, kita perlu dapatkan yt. Nak dapatkan yt, kita kena buat inverse Laplace transform. Okay, so yt adalah inverse Laplace transform of, okay, tadi kita masukkan semua yang kita dah asingkan tadi. 10 darab dengan 1 per s tambah 3 darab dengan 1 per s kuasa 2 tambah 1. Okay, and then kita nak menggunakan method apa? Kita gunakan mana-mana method yang sesuai. Sekarang dalam soalan ni tak diberitahu kita perlu guna method yang mana, so kita tengok kesesuaian. Okay, so sekarang saya nak tunjuk yang method kita nak selesaikan menggunakan partial fraction method. Okay, untuk menggunakan partial fraction method, okay, tadi kita ada bahagian yang ini kita kena satukan lah semua ni. Okay, so kita nak dapatkan pecahan kan, partial fraction method. 10 per
S tambah 3 darab dengan S kuasa 2 tambah 1. Okay, kita pecahkan jadi A per S tambah 3 tambah dengan BS tambah C per S kuasa 2 tambah 1. Okey. Okey, kemudian kita selesaikan. So A darab dengan S kuasa 2 tambah 1. And then BS tambah C kita darab tekan dengan S tambah 3 supaya kita samakan dengan sebelah kiri tu 10. Okey, kita boleh kembangkan, akan jadi nak nampak kita kembangkan dululah. AS kuasa 2 tambah A tambah BS kuasa 2 tambah 3BS tambah CS tambah 3C sama dengan 10. Kemudian kita satukan, gabungkan mana-mana perkali yang ada yang terms yang sama. So kita akan dapat A tambah B darab dengan S kuasa 2 tambah 3B tambah C darab dengan S, kemudian tambah dengan A tambah 3C darab S kuasa 0 ataupun 1. So tak tulis pun tak apa. So samakan dengan 10. And then nak selesaikan, kita kena buat, kita equating the coefficient. So kita equating the coefficient so that kita akan dapat cuba selesaikan. So equating the coefficient. S kuasa 2. Okay, S kuasa 2 tadi kita dah gabungkan dalam satu bracket yang sama. So kita ada A tambah B, A tambah B, and then kita tengok sebelah kanan persamaan. Untuk S kuasa 2 tak ada kan. So tak ada. So itu adalah kosong. Okay, next untuk S kuasa 1, terms untuk S kuasa 1 kita tengok balik tadi kita dah kumpulkan. Kita dapat 3B tambah C, 3B tambah C. Tengok pula sebelah kanan. Okay, S kuasa 1 tak ada juga. So kosong juga. And then the next one, S0 ataupun 1 tadi yang saya tak tulis apa-apa kat sini, sebenarnya 1 lah, S kuasa 0. So perkalinya adalah A tambah 3C, A tambah 3C. So sebelah kanan yang kita ada value dia adalah 10. Okay, and then kalau nak cepat selesaikan, boleh je pakai calculator. Okay, ataupun nak tunjuk satu persatu macam secara manual pun boleh lah. Okay, saya tunjukkan secara manual. Okay, so B adalah minus A, B sama dengan minus A, C sama dengan minus 3B, A sama dengan 10 tolak 3C kan, 10 tolak 3C. And then kita cuba selesaikan. So cuba selesaikan A, kita akan dapat 10 tolak 3 darab dengan minus 3B sama dengan 10 tambah 9B sama dengan 10 tambah 9 darab minus A sama dengan 10 tolak 9A. Jadi 10A sama dengan 10
A sama dengan 1, B sama dengan -1, C sama dengan 3. Jadi dah dapat semua value tu, kita masukkan ke dalam persamaan asal kita tadi sebelum kita buat Laplace transform table, iaitu yang asal kita tadi adalah yang ini So A kita dah dapat, PS kita dah dapat, C pun kita dah dapat. So sekarang kita dah boleh dapatkan YT. Saya tulis dekat mana Saya tulis dekat bahagian atas tulisan hijau yang boleh ikut. So nak dapatkan YT, kena tulisan tebal sikit kot. YT. Nak dapatkan YT. YT adalah inverse transform of 1 per S tambah 3. Kemudian B tadi kita dapat -1. So kita tolak inverse Laplace transform of S per S kuasa 2 tambah 1 tambah dengan inverse Laplace transform of 3 per S kuasa 2 tambah 1. So gunakan table Laplace transform table tu, kita akan dapat E kuasa -3t tolak cosine t tambah 3 inverse Laplace transform of 1 per S kuasa 2 tambah 1. Kita belum tukar lagi yang the last one tu kan. So yang the last one tu, kalau kita dah tukar semua, kita akan dapat exponential minus 3t tolak cosine t tambah 3 sin t. Dah siap. Kalau dah siap ni kita memang puas hati dapat. Dah siap. Next kita nak cuba selesaikan tadi function kedua yang ada boundary value problem ataupun BVP. Pertama sekali kita kena buat Laplace transform untuk both sides of the differential equation DE. Kemudian kita masukkan, substitute the given condition yang kita ada dalam soalan, and then kalau ada condition yang tak diberikan, kita assume that it should be A alpha, and then next kita cari Fs. Dah dapat Fs tu, kita guna inverse Laplace transform. Guna inverse Laplace transform nak dapatkan YT. Dah dapat YT tu, kita substitute pula remaining given condition untuk cari value alpha tadi. Dan dah dapat tu, substitute baliklah value alpha tu ke dalam YT untuk dapatkan the final solution untuk soalan yang diberikan boundary value problem. Sekarang kita nak cuba selesaikan soalan yang diberikan boundary value problem. Contoh kat sini, y double prime tambah y sama dengan cosine 2t. Boundary yang diberikan adalah y prime 0 sama dengan 0 dan juga y prime pi per 2 sama dengan -1. So first step, kita kena buat Laplace. Laplace transform untuk soalan. Laplace transform of y double prime tambah dengan Laplace transform of y sama dengan Laplace transform of cosine 2t. Kemudian kita substitute the Laplace derivative yang kita dah buat sebelum ni juga. Kita dah nampak dah macam mana. So untuk y double prime, kita akan dapat gantikan sebagai s kuasa 2 ys tolak s y0 tolak y prime 0
Okey, ini untuk Laplace transform y double prime, and then untuk next Laplace transform y, kita akan dapat terus ys. Okey, so sebelah kanan cosine 2t, guna table kita akan dapat s per s kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 ataupun 4. Okey, then sekarang ni dalam kita dah gantikan Laplace derivative tadi, untuk y0 kita tak ada condition diberikan, so kita jadikan y0 sebagai alpha dulu. Okay, let y0 equals to alpha first, and then kita apply boundary yang kita ada yang lain. So kita akan dapat s kuasa 2 ys tolak alpha s tolak kosong. Okay, and then tambah dengan ys sama dengan s per s kuasa 2 tambah 4. And then kita simplifykan lagi equation ni, so that kita akan dapat s kuasa 2 tambah 1 darab dengan ys. So kita akan dapat alpha s, kita bawa ke kanan, alpha s tambah dengan s per s kuasa 2 tambah 4. Kemudian yang sebelah kanan ni, kanan equation ni kita boleh samakan dia punya pembawah ni, so that dia akan jadi alpha s darab dengan s kuasa 2 tambah 4 tambah dengan s. Ini mathematics secondary school kot. Okay, kemudian kita nak dapatkan ys pula. Okay, kita nak dapatkan ys akan jadi alpha s kuasa 3 tambah 4 alpha tambah 1 darab dengan s bahagi dengan s kuasa 2 tambah 1 darab dengan s kuasa 2 tambah 4. Okey, dah dapat ni, kita buat pula boleh gunakan partial fraction decomposition untuk ys tu. Okey, nak guna partial fraction method kan. Okey, nak guna partial fraction method macam yang saya dah tunjukkan tadi sekejap yang sebelum ni. Okey, so kita buat macam mana? Kita tadi ada yang ini. Okey, so consider yang saya bulatkan warna kuning ni. So partial fraction kita kena buat macam ni. Alpha s kuasa 3 tambah dengan 4 alpha tambah 1 darab s bahagi dengan s kuasa 2 tambah 1 darab dengan s kuasa 2 tambah 4 ni. Kita buat bentuk as tambah b bahagi dengan s kuasa 2 tambah 1. Kemudian ditambahkan dengan cs tambah d dibahagikan dengan s kuasa 2 tambah 4. Okey, so daripada sini kena kembangkan tu agak panjang sikit lah untuk kita tengok bahagian atas ni. Kita nak samakan bahagian atas bahagian kiri dengan bahagian kanan. Okey, jadi caranya saya tunjukkanlah supaya lebih nampak.
So alfa S kuasa 3 tambah 4 alfa tambah 1 darab S. Okey, ini sebelah kiri. And then yang AS tambah B ni kita darabkan AS tambah B. Kita darabkan dengan S kuasa 2 tambah 4. Okey. And then kita tambah dengan CS tambah D didarabkan dengan S kuasa 2 tambah 1. Okey. Kemudian supaya kita boleh nampak lagi. Okey, sebelah kanan ni kita kembangkan semua akan jadi AS kuasa 3 tambah 4 AS tambah BS kuasa 2 tambah 4B tambah CS kuasa 3 tambah CS tambah DS kuasa 2 tambah D. Okay, and then kita boleh gabungkan mengikut terms yang sama. Okay, so first one A tambah C darab dengan S kuasa 3 tambah dengan B tambah D darab dengan S kuasa 2 tambah lagi dengan 4A tambah C darab dengan S kuasa 1 ataupun S dan tambah lagi last sekali dengan 4B tambah D darab S kuasa 0 ataupun 1. So tak tulis pun tak apa. Kemudian kita nak selesaikan, kita kena buat kita equate the coefficient yang sebelah kiri dengan sebelah kanan. So kita tengok terms dia. Okey, untuk S kuasa 3. Okey, S kuasa 3 sebelah kanan dia kita ada A tambah C. Sebelah kiri kita ada apa? Kita ada alpha. Okey, next untuk S kuasa 2 kita ada B tambah D, tapi sebelah kanan tak ada, so kosong. Untuk S kuasa 1 sebelah kanan kita ada 4A tambah C. And then sebelah kiri ni kita ada 4 alpha tambah 1. Okay. And then next adalah S kuasa 0 ataupun 1 tadi. Saya tak tulis apa-apa ni. So, kita ada 4B tambah D. Okay. And then value sebelah kiri tak ada. So, 0. And then kita selesaikan. Kita akan dapatlah C sama dengan alpha tolak A. D sama dengan minus B. Jadi 4A tambah alpha minus A adalah 4 alpha tambah 1. Okey. Jadi kita akan dapat A adalah alpha tambah 1/3. Dan C pula, C kita akan dapat daripada alpha tolak alpha tambah 1/3. So kita akan dapat minus 1/3. Kemudian B pula daripada 4B minus 4B tambah minus B. Okay. So kita akan
kosong. So B adalah kosong. And then D pun kita akan dapat kosong. Jadi kita akan dapat gantikan semua value yang kita dapat tadi A, B, C, D tu ke dalam bahagian yang sudah saya bulatkan warna kuning di sini. Oh, kat sini ya, di sini. Okay, so sekarang kita dah dapat dia punya value masing-masing A, B, C, D. Okay, so yang ini bersamaan dengan alpha tambah 1/3 darab S tambah kosong bahagi dengan S kuasa 2 tambah 1. Kemudian ditambahkan, itu satu ditambahkan dengan minus 1/3S tambah kosong bahagi dengan S kuasa 2 tambah 4. Okey, panjang sikit lah soalan ni. And then bila kita dah dapat YS, kita nak dapatkan YT, kita kena buat inverse Laplace transform. Okey, nak buat inverse Laplace transform. Okey, YT adalah inverse Laplace transform of YS. Okay, so inverse Laplace transform of YS kita tadi kita dapat adalah alpha tambah 1/3 darab S bahagi dengan S kuasa 2 tambah 1. And then tambah dengan minus 1/3S dibahagikan dengan S kuasa 2 tambah 4. So kita akan dapat alpha tambah 1/3 darab dengan inverse Laplace transform of S per S kuasa 2 tambah 1 tolak dengan 1/3 inverse Laplace transform of S per S kuasa 2 tambah 4. Oh, panjang ni. Okay, so next kita akan dapat alpha tambah 1/3 darab dengan cosine T tolak dengan 1/3 cosine 2T. Okay. Rasa dah macam penat dah buat soalan kan, banyak betul tapi belum siap lagi tau. Okey, sekarang kita belum dapat lagi alpha. So nak cari alpha, kita gunakan the next condition yang diberikan dalam soalan, itu y prime pi per 2 sama dengan minus 1 ni. Okey, nak gunakan condition ni kita kena differentiate dulu kita punya yt untuk jadi y prime t. Okey, so kita ada condition yang diberikan, boundary adalah y prime pi per 2 bersamaan dengan minus 1 kan. Okey, kita ada ni. Okey, so kita nak guna ni, kita kena differentiate dulu yt kita tadi jadi y prime t. Okey, y prime t, so kita akan dapat minus alpha tambah 1/3 sin t tolak dengan 1/3 darab dengan berapa? Darab dengan minus 2
sin 2t. Okey. So kita akan dapat y prime t tu adalah minus alpha tambah 1/3 darab sin t tambah 2/3 sin 2t. Okey. So kita gantikan value yang diberikan tadi, boundary value problem, y prime pi per 2 sama dengan minus 1 ni kita masukkan ke dalam equation. So y prime t, y prime pi, okey. So kita akan dapat 1 sama dengan minus alpha tambah 1/3 darab dengan sin pi per 2. Sin untuk pi per 2 berapa? Sin pi per 2, okey, 1. Okey. Tambah dengan 2/3 darab dengan sin 2t. Sin 2t, 2 darab pi per 2, so sin pi. Sin pi. Pi kosong lah. Okey, darab dengan kosong. Jadi, kita akan dapat alpha tambah 1/3 sama dengan 1. Jadi, dapatlah alpha akhirnya adalah 2/3. Dah dapat alpha tu, alhamdulillah, dapatlah kita YT. Substitute alpha value ni ke dalam equation YT kita tadi. So, kita akan dapat YT adalah cosine T tolak 1/3 cosine 2T. Syukur, alhamdulillah. Siap juga, panjang lebar ya. Okey, untuk example yang seterusnya ni sama juga menggunakan Laplace transform untuk kita solve differential equation. Okey, diberikan boundary value condition y0 sama dengan 1, y prime pi per 2 sama dengan a kuasa pi per 2. So, cuba selesaikan. Okey, so agak panjang, memang saya akui agak panjang dia punya jalan kira dalam 2 muka surat jugalah. Okey, tapi once you percaya buat, you akan rasa betapa bangganya dengan diri you sendiri. Okey, nanti you check back dengan saya sama ada cara you buat betul atau tidak. Okey. Okey, cuba ya.